Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita sambung majlis ta'lim kita ini, majlis kuliah ilmu kita ini, iaitu daripada buku Waktumu Dihabiskan Untuk Apa. Kalau kita masih ingat pelajaran yang silam pada muka surat 19, itu saya ambil sedikit muka surat 19, iaitu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyatakan, carilah hatimu di 3 tempat. 1, ketika mendengar Al-Quran. 2, di majlis zikir, di majlis yang disebut nama Allah dan diajarkan Quran dan As-Sunnah dan hukum-hukumnya. Dan 3, di waktu-waktu engkau berdiri, di waktu munajat kepada Tuhan. Jadi salah satu daripadanya ialah majlis ta'lim ini. Kita duduk dalam majlis ta'lim ikhwatul iman. Di sini kita boleh mencari, dia kata carilah hati kita. Kita boleh mencari diri kita di sini. Kita sambung pada muka surat 25 Pak Mit. Bab yang kedua. Bab yang kedua ini dia nak bincang kepada kita macam mana kita nak mengisi waktu. Macam mana kita nak mengisi waktu kita. Ada bab kita bincang panjang, ada bab kita tak bincang, kita hanya lalu aja. Benda-benda yang kita dah tahu kita lalu aja. Demikian juga ayat-ayat Quran, yang mana ayat Quran dah saya dah ulang selalu, kita dah hafal, saya akan baca dan saya tak akan bermakna. Pasal kita dah tahu dah. Ayat-ayat yang kita tak tahu makna, kita bermakna. Baik. Bagaimana kita nak mengisikan waktu kita ini? Dia kata pertama dia kata kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan yang bermanfaat. Nanti para ulama kita kata apa makna fanun nafi'? Satu fan, satu boleh kata pelajaran ataupun satu pengisian yang bermanfaat. Fanun nafi'. Apa makna fan an-nafi'? Iaitu kita akan dapat hasil dia ima di dunia, ima di hari akhirat, ataupun kedua-duanya sekali. Itu tanda fanun nafi'. Pengisian yang bermanfaat, sama ada kita akan dapat balik manfaat itu di dunia atau di akhirat, atau kedua-duanya sekali. Ini kita ambil daripada suratul Baqarah yang kita duk baca selalu. Allah kata wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah cerita 2 orang. Satu, sebahagian daripada mereka berkata, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami hasanah di dunia. Dan dia tak sebut langsung akhirat. Allah kata wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Akhirat dia tak ada apa-apa. Artinya dia tak dapat manfaat. Dia makan, dia minum, dia kaya, dia senang, dia lenang, dia tidak akan dapat manfaat akhirat. Kekayaan yang kita ada, kesihatan yang kita ada, kita akan menikmati balik kesihatan tu di hari akhirat. Kita berjalan dengan kesihatan, kesemuanya ada ganjaran di sisi Allah. Innallaha la yudhi'u ajruhum.
sesekali Allah tidak akan mensia-siakan untuk membalas perbuatan kita yang baik-baik ini. Allah tak akan, innallaha la yudhi'u imanahum. Allah tidak akan mensia-siakan iman mereka. Jadi segala penat lelah kita ni mesti dibayar di dunia. Tapi ada orang dia terlupa akhirat. Dia kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia terlupa minta akhirat. Dia tak peduli akhirat. Dalam banyak-banyak doa dia terlupa nak kata, ya Allah ampunkanlah dosa aku. Dia banyak sebut kesihatan, dia banyak sebut rezeki, dia banyak sebut perniagaan, dia banyak sebut yang tu. Ampun dosa dia terlupa sebut. Maka ini orang yang tidak mendapat fanun nafi', iaitu satu pengisian yang bermanfaat. Dia tak dapat. Dan lagi satu orang yang Allah Ta'ala puji, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kita duk baca. Mereka minta kepada Tuhan beri kepada mereka di dunia ini ke hasanah, di akhirat itu adalah hasanah, dan selamatkan mereka daripada azab neraka. Jadi apakah yang kita maksudkan dengan kegiatan yang bermanfaat? Iaitu setidak-tidaknya kita dapat melihat manfaat itu di dunia, dan lebih jauh daripada itu manfaat itu akan datang di hari akhirat. Bukan kita maksud manfaat ni manfaat biasa-biasa saja, tidak. Manfaat yang kita akan rasai. Seorang Muslim harus melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya, yang mendatangkan hasil kebaikan dunia dan akhirat untuk diri dia, orang tua, keluarga, masyarakat dan lainnya. Kemana saja kita pergi, kepada orang tua ke, rumah tangga ke, masyarakat ke, mesti kita nak manfaat dia, hasil yang baik. Itu makna manfaat, hasil yang baik di dunia dan akhirat. Kegiatan yang paling bermanfaat baginya iaitu beribadah hanya kepada Allah, dan dia wajib menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah, kerana dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Benda yang paling bermanfaat dalam hidup manusia ini adalah ibadah, dengan maknanya umum dan dengan maknanya khusus. Ibadah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, Waalaikumsalam, dan tidak diciptakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Inilah kegiatan yang paling bermanfaat. Kalau main sukan ke apa sekalipun tetapi tak ada makna ibadah, habis. Ibadah ni bukan kita main sukan tu kita pakai serban, lari dengan jubah, dah. Bukan macam tu. Kata sukan Islam semua pakat-pakat lari dengan jubah. Tidak, bukan begitu. Yang memenuhi makna ruang ibadah. Hanya kita bersukan ke, kita berapa dalam sukan tu nampak hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah kita nak memenuhi ruang-ruang kehidupan ini. Tak nampak sombong, tak nampak takabur, tak nampak kita ujub, tak nampak kita ni apa itu sifat apa yang Quran sebut, innal insana, dalam surah wal adiyah, innal insana li rabbihi lakanud. Lakanud, tak ada kanut. Kanut ni apa dia ikhwan? Kanut ni keras kepala, ketegak. Kanut. Pasal tu bila orang tanya, Nabi tanya pada sahabat apa itu kanut, Nabi kata orang yang tidak tahu makna merendahkan diri dia kepada Tuhan. Dia tak tahu makna merendah diri kepada Tuhan. Bukan kata dalam sembahyang je kita rendah diri, dalam sukan, dalam kerja, sombong. Sombong kan Nabi sebut dalam hadis Muslim, Pak Amir kan, hadis Abdullah bin Mas'ud, apa dia sombong? Nabi kita tolak kebenaran, hina orang. Pasal itu orang kalah dalam sukan, kita tak hina dia, dia pun ada hadiah juga. Jangan sampai dia kecil hati. Jangan cakap hampa ni semua ni mandor Melaka, mau kecil manis tinggi, lari slow. Dah. Kecil manis lari deras pada juga. Ada. Jangan main-main. Kerana itu Allah Ta'ala katakan, dan tidak
Aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kalian yang maha suci, maha tinggi telah berfirman. Nabi kata, Allah Ta'ala berfirman, Ya bena Adam, tafarragh li'ibadati, amla' qalbaka ghinan, wa amla' yadayka rizqa. Ya bena Adam, la tuba'id minni, fa amla' qalbaka faqra, wa amla' yadayka syughla. Hadis ini hadis riwayat Al-Hakim. Dan hadis macam ni juga riwayat At-Tirmizi. Nilai-nilai hadis macam ni ada yang sahih dan hasan sahih. Allah kata, wahai anak Adam, gunalah waktumu sepenuhnya untuk beribadah kepada aku. Ibadah diambil pada perkataan abada, ya'budu, ibadan. Maksud dia apa? Ketundukan yang ada di situ loyalitas, kecintaan, kesetiaan. Bukan ketundukan yang memberontak. Bukan ketundukan yang jiwa kita meradang, tidak. Ketundukan yang diberi dengan sukarela, ibadah. Pasal itu dikatakan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau sahaja ya Allah na'budu, kami semua menyembah beribadah. Kemuncak daripada ibadah adalah menyembah Tuhan yang Esa wahdah sahaja, tidak ada syirik baginya. Wahai anak Adam, gunakanlah waktumu sepenuhnya untuk beribadah kepada aku. Nescaya akan kupenuhi hati-hatimu dengan kekayaan. Oh, dahsyatnya. Tafarragh li'ibadati. Tafarragh bermakna kosongkan waktumu li'ibadati, untuk ibadat pada aku. Tafarragh, kosongkan. Perkataan tafarragh itu menunjukkan manusia akan sibuk. Maka Allah kata kosongkan. Jadi kalau saya tak boleh main lah kuliah, saya sibuk, tafarragh, lapangkan, kosongkan. If you tell me, tell ke tul Pak Mi? Pasal tul dah naik kan, kita ambil tell lah. If you tell me I'm so busy, you read this hadis kursi. Tafarragh. Kalau terjemah Melayu dia kata lapang, tapi kita tengok kepada ayat Arab tu tafarragh. Kau kosongkan masa kau untuk aku. Sebab 24 jam Tuhan yang bagi, sibuk Tuhan yang bagi, hati perut kita Tuhan yang bagi, kepala otak kita pun Tuhan yang bagi. Siapa nak bagi tahu ke Tuhan? Nak bagi tahu apa ke Tuhan? Kita ni jangan jadi macam orang mengantuk seorang bantai. Tak mengantuk pun tak bagi bantai boleh no. Tak mau bagi bantai. Maksud pepatah Melayu tu, orang mengantuk suruh bantai, dia tu memang tak mau buat dah. Cuma dia pergi cari sebab musabab lah. Memang dia mengantuk pun, dia bagi alasan, dah bagi bantai aku lena, tak bagi bantai boleh lena. Dia kata sibuk, memang hati tak nak pada ibadat pun, memang hati tak hendak. Dia bagilah masalah sibuk, masalah cucu balik, masalah ipak dua, gedebang. Orang ada cucu 100 memang gaji. Pak Mi ada cucu, Pak Cik Bari ada cucu, Pak Cik ada cucu, Pak Cik Bulia ada cucu, Pak Jang ada cucu, Abang Zah ada cucu. Okay. Pak Cik kita ada cucu. Ada Pak Cik kita, ada semua ada cucu belaka. Saya pun ada cucu. Cucu saya mati baru ni. Ni pepatah ni nak 1000 daya. Nak 1000 daya. Oh, silap patah lah tu. Nak 1000 daya tak nak 1000 daya. Itu bagi yang nak. Saya nak cerita bagi yang tak nak. Nak 1000 dalih. 1000 dalih ha. Dia tak mau berhenti rokok, dia habaq rokok elektronik. Memang dia tak mau berhenti pun, kan? Mana ada boleh. Jadi perkataan tafarragh bermakna kau kosongkan. Faragh bermakna kosong. Kalam faragh, kalam kosong, perkataan kosong, tak ada isi. Tafarragh, kau kosongkan waktu kau. Untuk apa? Li'ibadati. Lam tu bagi bawah untuk menunjukkan kekhususan waktu itu kita beri untuk Tuhan. Tuhan minta antara kita dengan dia. Ikhwan,
Kalau dari segi balarah. Kalau sampai bini kita kata kat kita, Pak Amin, abang bagi masa ke saya sikit boleh tak? Maksud dia apa? Ada masalah lah tu. Lelaki dia sibuk sangat. Nah. Abang boleh tak bagi time kat saya sikit? Anak-anak kata, ayah sibuk tak hari ni? Kata sibuk. Boleh tak ayah kami beli masa ayah sejam RM50? Tu kira kita punya harakat sebagai bapa tu jatuh. Tangga 1000 pun tak tinggi sangat, tu kita jatuh lagi teruk. Sampai Allah kata tafarraq li ibadati. Seolah-olah manusia ni sibuk, dia punya sibuk ni seolah-olah satu benda dia nak bagi tahu pada Tuhan, hang tak tahu aku sibuk ke mana. Satu benda dia lupa, dia Tuhan buat, sibuk dia Tuhan buat, rabla-rabla dia Tuhan buat. Tuhan itu yang diulang dalam Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alam ni dia takbir. Wal as innal insana lafi khus. Dia yang urus kita. Dalam Quran kata tak jatuh satu daun pun ke bawah ini melainkan dengan ilmu Tuhan. Jadi bila kita semayang jadi kalut, semayang di hujung waktu, kita kata kita sibuk, kita dengarlah hadis Qudsi ni. Kita dengarlah hadis Qudsi ni. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis Qudsi ni, Allah kata ya bani Adam, Allah kata wahai anak Adam, tafarragh li ibadati, kau kosongkanlah waktu kau untuk aku, untuk ibadat pada aku. Tengok nah ikhwan, bila kita kosong waktu untuk Allah, Allah tak akan ambil masa kita dengan percuma. Allah kata apa dia? Amla qalbaka ghinan, akan aku isi, aku balas balik waktu yang kau bagi kat aku tu, akan aku isi hati kamu dengan kekayaan. Ghina ni maksud dia Pak Mik, jadi orang yang cukup. Tuhan akan bagi jiwa kita, sebab sifat orang kaya tu dia tak minta ke orang kan. Maka sifat kaya tu cukup. Dia tak perlu apa dah. Orang yang perlu pada dia. Allah kata amla, akan ku penuhkan, amla, akan ku memenuhi qalbaka. Dia tak kata, dia tak guna perkataan jamak, dia guna perkataan mufrad. Nak abang kata setiap kita ini Tuhan bercakap dengan kita cara seorang demi seorang. Setiap kita ini. Dalam hadis Qudsi kan, kita bukan dalam dalam hadis 40 matan arba'in kan, kita duk baca matan arba'in. Nabi hadis Abi Dzar Al-Ghifari, hadis riwayat Imam Muslim. Allah cerita panjang hadis itu, macam mana Allah supply rezeki pada manusia. Supply rezeki. Allah kata kalau jin dan manusia berhimpun di satu tempat dan mereka meminta kepada aku dan aku memberi kepada mereka, macam mana aku akan bagi setiap permintaan mereka seorang demi seorang, dan tak akan kosong dan kurang apa yang ada dekat aku. Wahai anak Adam, apa yang aku bagi pada hampa ibarat jarum yang dimasukkan ke dalam air laut dan diangkat. Tak akan terasa pun apa yang aku bagi ke hampa ni. Sikit pun tak akan luar. Macam mana jarum bubuh dia layak angkat. Itulah yang aku dah bagi ke hampa. Yang aku tak bagi lagi macam mana air laut. Jadi bila Allah kata pada manusia, kau kosong masa kau bagi ke aku akan penuhkan hati kau dengan kekayaan. Bukan takat tu, wa amla yadaika rizqa, akan aku penuhkan dua tangan kau dengan rezeki dan pemberian aku. Aku bagi rezeki pada aku bagi. Maksud dia apa ikhwan? Wa amla yadaika rizqan, aku bagi nampak apa yang aku bagi ke hang. Aku bagi hang nampak. Kan kita ni benda tak nampak, bahawa Tuhan tak bagi kat aku, Tuhan tak bagi kat aku, Tuhan tak bagi kat aku. Kita boleh makan nasi sepinggan Pak Mik. Kita kata, kata makan sepinggan, sepinggan bukan boleh tambah pun, kenyang dah. Semulut kita boleh suap, kita boleh kunyah, nyam, telan, alhamdulillah. Kita pergi hospital tengok kawan tu kena tebuk tang sini, tak boleh kunyah, tak boleh telan. Dahsyat. Kita kalau tengok yang tu, kita rasa semulut kita makan tu nikmat. Nikmat lah. Tuhan bagi kat kita
Besar punya nikmat. Orang Burma lari yang tak ada rumah. Lari sana, lari sini, terjun dalam laut, naik sampan bocor. Kita duduk di sini. Aduh, mana lebih 2.6 bilion. Tak ada apa sahaja tanya. Aduh, ya Allah. Tuhan bagi kat kita, ikhwan, Tuhan bagi kat kita. Nikmat Tuhan bagi kat kita. Allah kata apa lagi? Aku bagi hang tengok rezeki aku bagi kat hang. Ya bena Adam, wahai anak Adam, la tuba'id minni. Allah kata, wahai anak Adam, saya ambil yang Arab tu, saya pakai bahasa saya sendiri. Allah kata, wahai anak Adam, la, sekali-kali jangan, wahai anak Adam, jangan. Jangan apa? Tuba'id minni. Jangan sekali-kali hang menjauhkan diri hang daripada aku. Hang nanti tengok apa akan jadi dengan hidup hang. La tuba'id minni. Jangan hang jauhkan diri hang, urusan hang daripada aku. Amla qalbaka faqra. Akan ku penuhkan hati hang dengan kemiskinan. Masya Allah. Miskin. Ya bukanlah maksud miskin tu apa? Miskin ambil rasuah tu orang miskin lah. Ambil rasuah tu orang miskin. Tak puas hati dengan harta yang ada. Busuk hati, dengki. Menega-menega pasal jumpa bomo pergi tanam tangkai depan kedai orang. Masuk kedai orang bau mayat aja, bau kapuk barui aja. Kalau bau kapuk barui. Bukan pasal pembanding mayat mai. Pasal orang pergi tanam benda. Kawan yang tanam tu miskin lah. Sangat miskin. La tuba'idni, la tuba'id minni. Jangan hang cuba menjauhkan diri hang dengan aku. Hang akan tengok aku bagi miskin dalam hati perut hang. Wa amla yadaika syughlan. Akan aku penuhkan dua tangan hang ni dengan kesibukan. Jadi ada orang sibuk, sibuk dia itu satu kemuliaan. Ada orang sibuk, sibuk dia itu satu kehinaan. Tuhan saja sampai Tuhan bagi pasal dia tu jahat sangat hati, dia tak ingat ke Tuhan. Tuhan bagi dia sibuk sampai dia tak ingat nak ambil air sembahyang. Dan paling dahsyat, Tuhan campurkan dalam hati dia perasaan tidak bersalah. Ini satu azab. Sebab betul pakcik kan, Pak Amir? Kalau kita tak rasa berdosa dengan dosa kita buat, kita akan merempak dan merana depan Tuhan di hari akhirat. Pasal apa? Kita di antara benda, di antara syarat taubat apa dia? Di antara syarat taubat an-nadam. An-nadam apa dia? Menyesal. Ya. Di antara syarat taubat apa dia? Al-iqla'. Apa dia? Stop. Apa yang kita buat tu, so stop. Takat tu aja. Jangan sambung lagi. Berhenti dalam situ. Itu syarat taubat. Di antara syarat taubat apa dia? Al-azmu. Bercita-cita besar, tidak mau mengulang dah apa yang kita dah buat. Baik. An-nadam ni, menyesal ni, dia tak boleh mai. Kalau kita tidak ada al-i'tiraf. Apa dia al-i'tiraf? Kita memberi pengiktirafan kesalahan yang kita buat. Kita kena iktiraf benda kita buat tu salah, baru dia datang menyesal, baru boleh berhenti. Kalau al-i'tiraf ni tak ada, dia tidak mengiktiraf benda dia buat tu dosa, macam mana dia nak taubat? Macam mana dia nak menyesal? Dia tidak iktiraf. Kalau dia kata kat kita, Pak Amir, apalah abang ni, you duk suruh I pakai head cover, very hot lah. Now his time, jurubu. You suruh I pakai head cover, pakai tudung, dia tak nampak buka aurat tu dosa, macam mana kita harap dia meninggalkan dosa? Dia tidak mengiktiraf perbuatan dia dosa. Pasal tu hidayah ni dia datang, ikhwan. Hidayah dia datang, hidayah tu dia pukul hati kecil manusia, rasa itu dosa. Ini hidayah Tuhan, Allah bagi. Tapi kalau dia tak rasa, habislah. Maka satu benda besar Tuhan bagi kat dia, Allah bagi tangan dia sibuk dan Allah bagi hati dia fakir. Sepatutnya dia rasa fakir depan Tuhan. Dia rasa, betul lah, ya ayyuhan nas wa antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Manusia, kamu ni semua fakir depan Tuhan.
Tuhan lah yang kaya dan maha terpuji. Tapi dia pergi jadi fakir depan apa? Depan tender, depan projek, depan orang, depan bos. Dia fakir depan mereka. Dia jadi fakir depan mereka. Dia sanggup menghina diri dia. Kalau dia tak bagi, dia sanggup cium kaki mereka. Dia kata, habislah saya kalau awak tak bagi. Itu semua Tuhan bagi sebagai tanda alamat kepada zillah. Apa dia? Kehinaan. Alamatu zillah. Tuhan bagi dia hina. Wasigar. Tuhan bagi dia rendah depan benda tu. Pasal apa Pak Mit? Pasal Tuhan kata, kenapa kamu jauhkan diri kamu daripada aku? Rasulullah SAW juga bersabda, kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini juga hadis qudusi, ya bna Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak. Wa illam taf'al mala'atu yadayka syughlan wa lam asudda faqrak. Wahai anak Adam, gunakanlah waktumu sepenuhnya untuk beribadah kepada aku. Nescaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan, dengan kecukupan, dan aku tutup kefakiranmu. Dan jika engkau tidak melakukannya, maka aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan kefakiranmu tidak akan tertutup. Hak ni pula ada kudusi yang makna dia sama, tapi Tuhan guna bahasa lain pula. Ada kursi ni juga hadis yang sahih, riwayat At-Tirmidzi, riwayat Ibnu Majah. Wahai anak Adam, Allah kata, tafarragh li ibadati, ambil masa engkau main ibadat pada aku. Ibadat yang ibadat ada dua, ibadat yang khusus dan ibadat yang umum. Ibadat yang khusus ni lah sembahyang, puasa, ni memang ibadat khusus. Nabi ajak cara dia khusus. Ibadat yang umum, seluruh hidup kita itu mengikut syariat secara umum. Kerja boleh jadi ibadah, apa-apa tutup aurat ni semua boleh jadi ibadah. Allah kata, ambil masa ibadat pada aku, amla sadraka ghinan, akan ku penuhkan dada engkau ini dengan kekayaan, wa asuddu faqra, aku tutup kefakiran itu datang kepada engkau. Aku tutup kefakiran. Tuhan tutup ruang-ruang kefakiran. Wa illam taf'al, kalau hang tak mau buat benda ni, hang tak mau bagi masa kat aku, hang duk kata hang sibuk juga, hang tak ada masa, hang sibuk, mala'atu yadaika syughlan, akan aku sendiri kata Allah, mala'atu, akan aku sendiri campak kesibukan pada engkau, pada tangan kau, walam asudda faqra, aku buka ruang-ruang kefakiran datang serang pada kau, dan aku tak akan tutup pintu itu dah. Oh, dahsyat. Adik-adik macam ni kita duduk, ikhwan nak kena tadabbur. Di ujung hadis tu fikir, apa cerita maknanya? Maksud melaksanakan ibadah di sini, kata pengarang kitab kita ni, dua hadis itu Allah dah kata buat ibadat pada aku. Dia kata maksud melaksanakan ibadat dalam hadis ni iaitu melaksanakan tauhid dan beribadat hanya kepada Allah Ta'ala. Berdoa, meminta tolong, meminta tolong di saat sulit, mengharap, takut, tawakal, bernazar, menyembelih dan lainnya wajib dilakukan hanya kepada Allah, kerana Allah, di jalan Allah, dan menurut syariat yang diajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud ibadat. Itu benda-benda yang Nabi ajak pada kita, ikhwan, kita mesti laksanakan benda itu seperti Nabi ajak. Tak boleh macam lain. Tak boleh macam lain. Benda Nabi ajak macam mana, dia kena jalan macam tu. Dalam Nabi ajak pelaksanaan benda tu, tak ada benda nombor 2, tak ada benda nombor 3. Pastikan tak ada benda nombor 2, tak ada benda nombor 3. Ada benda Nabi ajak. Kecuali Nabi bagi open check pada kita. Nabi kata buat macam nampak punya suka. Kita ambil open check itu, jangan melanggar syariat secara umum, itu saja. Tapi Nabi ajak. Kita nak makan kenduri, nak baca apa? Nabi ajak doa dia. Jumpa mapelai ponu, nak baca apa? Nabi ajak. Nabi tak ajak marhaban dalam kenduri kahwin ni. Nabi tinggalkan. Kenapa kita nak buat? Nabi ajak apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil. Pasal apa kita tak baca doa ni masuk tandas? Kenapa kita tak baca doa ni pergi market? Kenapa kita tak baca doa ni masa makan?
Kenapa kita tak baca doa ni? Masa Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Oh, tak baca. Dia doa apa salahnya? Niat kita baik apa? Ya, sebab doa itu kita letak pada tempat Nabi letak dia. Kenapa tak baca dalam doa kunut? Kenapa tak baca sebagai iftitah? Kenapa tak baca dalam sujud? Kenapa tak baca antara dua sujud? Doa ni kita baca tempat Nabi letak. Nabi yang letak. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Dah habis suruh. Lepas tu kita kena ambil pen, ambil kertas. Berapa banyak ada pengantin kita pergi makan kenduri dia, dan berapa banyak pengantin yang kita makan kenduri, kita doakan dia dengan doa ni. Oi, tahniah baju cantik. No, itu bukan doa, itu melawak. Melawak lain. Doa. Kita maplay ni kalau siap-siap bawa dia pergi dewan lah, tunggu apa? Bukan syarat main peluk. Peluk tu betul balik lah, peluh panas. Patut lepas peluk tu pakai t-shirt lah. Dia siap-siap pergi ya. Pergi ya. Nasi main makan lah. Nabi ajak macam tu kan, buatlah macam tu. Pasal tu ikhwan kita bertaubat daripada dua jenis dosa kan. Satu daripada dosa yang kita sedar, kita buat dengan sengaja, dan lagi satu dosa yang kita tak sedar dan dosa dan kita tak tahu pun kita buat dia. Berapa banyak benda yang Nabi ajak pada kita, kita tak buat, dan kita pun tak rasa itu dosa. Sesungguhnya dia dosa. Bukan baca hari-hari doa-doa ni Pak Mik kan. Masa ini baca doa ni, masa ini baca doa ni, masa ini baca doa ni. Nabi yang ajar. Kita baca. Tapi kita tak buat. Tak apalah tak buat. Mungkin kita orang putih kata bila umur kita dah banyak macam ni kan Pak Mik. Umur kita dah banyak. Apa? Nak kata macam mana Pak Cik? Kita dah tua. Making old lah. Getting old. Getting. Making film lah. Getting old. Bila kita ni dah getting old dah. Berumur dah. Bukanlah tua umur tu duk main. Banyak benda kita tak ingat. So, okey. Kita pergi rumah orang kahwin. Betul lupa tu. Apa itu? Apa? Duk fikir ba tu sambil rombang maghrib dapat min. Tak apa, it's okay, it's better. You are human being, humankind. Agama boleh understand that. Tetapi sesuatu yang kita kena buat apa itu kita panggil apa? Renungan. Dahlah kita lupa apa Nabi ajar, kita pergi tukar benda lain pula. Dahlah barakallahu laka itu saya hafal. Tak baca. Bukan kata tak baca, pergi tukar dengan benda lain. Tak ada pun kita nak cetak kad kahwin barakallahu laka. Tak ada. Cetak kad kahwin bersanding tahlil marhaban. Dahlah awak tak baca, awak pergi letak benda lain pula, dan lepas tu awak ingat pula dalam kepala awak, hak saya buat ni nak bagi elok lagi. How dare you? You are followers to Rasulullah. Awak pengikut Rasulullah. Awak tak boleh buat begitu. Bukan masa kalau awak kata niat awak baik, adakah niat Rasulullah di bawah niat awak? Adakah kebaikan Rasulullah di bawah kebaikan awak? Adakah kesalehan Rasulullah nombor 2, saleh awak nombor 1? Adakah Allah telah menghantar awak untuk repair agama ini? Adakah Tuhan berkehendak awaknya menyempurnakan agama ini? Tak. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Rasulullah. Tidak ada orang lebih saleh daripada Rasulullah. Tak ada orang lebih faham dalil daripada Rasulullah. Tak ada orang lebih alim daripada Rasulullah. Tak ada orang lebih warak, lebih zuhud daripada Rasulullah. Kerana itu kita kena ikut orang yang paling terbaik ini. Jangan buat benda yang Nabi tak ajak kepada kita, dan jangan kita repair benda yang telah Nabi ajak kepada kita. Melaksanakan salat 5 waktu pada waktunya yang telah ditetapkan, melaksanakan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta melaksanakannya dengan berjemaah di masjid.
Perkataan dia yang menariknya ialah melaksanakan solat 5 waktu pada waktunya yang telah ditetapkan. Itu semua kita sepakat. Yang kedua ini, melaksanakan sesuai dengan contoh Rasulullah. Kita tempah baju, kita minta baju Melayu 5 butang, 3 poket. Poket atas 1, poket bawah 2 kan. Kalau tailor tu dia buat seperti yang kita order, kita akan terima baju tu. Tiba-tiba dia tu minta 3, aku tambah 4 poket nah. Mungkin kita terima, mungkin nak reject baju tu. Kalau angin kita bagus, bini kita penyabak, betul Pak Mik? Macam bapak Do katakan, selama mak hang ada ni, makcik hang ada ni, aku sabar. Aku sabar. Apa makcik cantik apa? Makcik kau cantik je. Hang bagi lagi 100. Makcik segak apa? Segak lagi 100. Lama makcik hang ada ni, aku sabar insya-Allah. Kita buat macam Rasulullah dan kita mati, pasti Tuhan akan terima. Tapi kalau kita buat bukan macam Rasulullah, mungkin Tuhan terima, mungkin tidak. Kenapa nak ambil risiko? Ya Allah. Kata dia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah salat, tunaikan zakat dan rakaatlah bersama orang yang rakaat. Mengerjakan solat-solat sunat yang disyariatkan, baik solat sunat rawatib, solat duha, solat tahajud, witir dan lainnya yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan puasa-puasa sunnah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengerjakan ibadat zakat, mengeluarkan zakat apabila sudah sampai nisab. Ukuran wajib zakat dan haul setahun diberikan kepada yang berhak menerimanya. Begitu pula mengeluarkan sedekah setiap hari, baik berupa wang, barang atau makanan kepada orang fakir miskin. Mengerjakan ibadah umrah dan haji ke Baitullah di Mekah bagi yang mampu menunaikannya. Melaksanakan ibadah zikir setiap pagi dan petang, berzikir mengingati Allah setiap waktu. Bertasbih di waktu pagi, petang dan malam, membaca Al-Quran setiap hari dan ibadah-ibadah lain. Ikhwan, satu lagi yang kita tak mampu amal sampai hari ini, iaitu zikir Nabi pada waktu pagi dan petang. Nabi telah tentukan zikir pagi baca apa, petang baca apa. Petang lain, pagi lain. Yang dibaca pada waktu pagi tidak dibawa ke waktu petang. Yang dibaca waktu petang tidak dibawa ke pagi. Pagi untuk pagi, petang untuk petang. Ini proses kita nak buat. Proses kita nak buat. Sikit demi sikit, sikit demi sikit. Doa-doa Nabi yang Nabi ajak. Di antaranya Nabi ajak kita dalam sehari semalam baca la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali Nabi ajak kita baca. 100 kali dalam sehari Nabi suruh kita baca. Bacalah tak mana ruang kita ada. 100 kali sehari bagi cukup 100. Istighfar bagi cukup 100. Dan zikir pagi dan petang khas Nabi ajak ke umat dia. Dia punya fadilat jangan kita bincangkan. Dia termasuk hisnul muslim. Apa dia? Perisai dan pelindung seorang muslim dalam hidup. Oh, sangat dahsyat. Ikhwan, tak terkenal hisnul muslim ni, tak terkenal. Yang terkenal lain. Yang terkenal manzil-manzil lah. Yang terkenal macam-macam benda lain yang terkenal. Maksurat lah yang terkenal. Dia kata maksurat pun memang ada hadis-hadis Nabi. Taklah kita kata kenapa tak baca zikir Nabi dan namakan dia zikir pagi dan petang. Nabi yang bubuh nama tu. Bacalah. Pagi baca pagi, petang baca petang. Oh subhanallah, subhanallah. Di antara bahagian bermanfaat juga iaitu melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW dan menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah. Jauhi. Menjauhi perbuatan bid'ah termasuk amalan bermanfaat. Menegakkan sunnah termasuk amalan bermanfaat. Di antaranya juga berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada keduanya, membantu keduanya, serta bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan apa saja yang menyenangkan keduanya, yang tidak melanggar syariat Islam.
Saya suka perkataan ini, perkataan dia ni saya suka. Sebab kadang-kadang ada orang dia ikhwan, dia ialah dia nak jadi anak yang baik pada mak ayah dia, tapi dia tak tahu di satu sudut dia langgar syariat Tuhan. Mak dia kata cerai bini dia cerai. Ya Allah, punya bagusnya budak ni, tengkoi kayu pun tak bagus lagu tu. Biar betul. Kalau bini kita ni perempuan tak elok, perempuan tak guna, perempuan tak terpakai, kemudian mak nasihat cerailah. Mak itu sebagai apa orang putih kata advisor. Betul tak? Penasihat. Advisor kan? Penasihat lah. Dia sebagai orang tua, dia monitor rumah tangga kita. Dia kata, aku tengok bini hang ni pelik keluar 7 pagi besok pula balik. Kita pun, iyalah, buat siasatan lah, betul kan? Aku tengok bini hang pelik. Awak bini hang jadi mak, apa dengan kita? Penasihat. Pakai perunding ke, pakai image ke, tak apa. Tapi make decision in your family, you make your decision by yourself. Jangan, nobody can force you. Boleh kat apa? Ayah, aku tengok kat Poh dia main tu automatically. Ha? Dia kena slang. Bunyi macam India. Saya duduk kira Pak Mik, bini saya ajak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia kata bukan 4. Saya kata ada R. Itu yang pakcik kata tu kan. Dia kata ni R orang putih, bukan R India. Dia kalau ajak si orang putih berkelis satu rumah. Apa yang saya nak abang tadi, saya suka perkataan dia ni. Apa dia kata? Kita dengan mak bapak ni, dia kata menyenangkan mak bapak, betul, tapi dia kata tidak melanggar syariat Islam. Tak boleh langgar syariat Islam. Berbakti dan taat kepada orang tua terbatas pada perkara ma'ruf, yakni benda baik. Adapun apabila orang tua menyuruh kepada kekafiran atau kesyirikan, maka tak boleh taat kepada keduanya. Tak bolehlah. Firman Allah Ta'ala, wa wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan kami mewajibkan kepada manusia berbuat kebaikan kepada orang tuanya, dan jika keduanya memaksa dirimu untuk mempersekutukan aku, yakni Allah, dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka jangan kamu mengikuti keduanya. Firman Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya mak dan ayah memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali pada aku. Kemudian hanya pada aku tempat kembalimu, maka akan ku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Pasal itu, betul, anak-anak tak boleh derhaka pada mak bapak, tapi lebih besar daripada itu, walak kita pada Tuhan. Tidak ada seruan boleh menyebabkan kita langgar perintah Tuhan. Sekali-kali tak boleh. Bahkan Allah dalam ayat ni Allah kata apa? Wattabi' sabila man anaba ilayya. Kita kena di atas jalan orang yang kembali pada Allah. Kalau mak bapak tak tahulah, mak bapak suruh tinggal ni, mak bapak suruh, mak bapak kata aku hampir minta cerai kat lelaki hang. Tak boleh lah. Aku mak hang, aku tak lay ayak susu. Nak buat macam mana? Dia tak lay ayak susu. Tak lay nak buat macam mana? Tapi kita langgar ke dia kerana ugutan dia? Tak boleh kita tak langgar.
Lepas itu kahwin apa dia? Suami, isteri, laki-laki tengok perempuan, perempuan tengok laki-laki berkenan, baru kahwin. Kita berkenan dia, dia berkenan kita, baru kita kahwin. Saya berkenan kat satu orang, saya suruh pakcik Bulia pergi tengok. Pakcik macam mana? Pakcik kata okey. Pakcik tengok okey. Saya kata saya pakai mata pakcik. Tak boleh. Nabi tanya kepada sahabat, kahwin dah? Kata kahwin dah. Bini hang orang mana? Tak tahu, dia pakai kira. Hei, Nabi kata lain kali jangan buat lagu tu. Hampir tengok dia sendiri. Kita tengok muka dia. Kita boleh tengok muka dia. Boleh tengok tangan dia, depan tangan, belakang tangan. Kita boleh tengok. Boleh dia ambil ayak, dia berdapuk, dia main ke depan. Kita boleh sembang dengan dia. Kita boleh dengar suara dia. Kita boleh tanya sepatah dua ke dia. So, lepas tu kita buat keputusan mau ataupun tidak. Kahwin semua, I love you, you love me. Cinta I pada you lekat macam mana paku lekat di papan. Yalah, pakai haluang, keluar juga paku tu. Cabut dengan martun tak keluar haluang. Orang lah tak haluang. Tak haluang. Idea tak haluang. Haluang ni dia besi. Dia besi. Pak Long tahu lah haluang Pak Long. Dia besi panjang, cungkir, bab. Oh, tongkang punya paku 7 inci, cabut mingat luar. Dia kan, dia kecil je, belah ni dia 2 mata, belah sana dia panjang sikit kan. Bagi sekali dengan haluang tu, paku tongkang tu keluar. Dekat belakang mertun tak jadi. Kena jaga, suami kena jaga isteri, isteri kena jaga suami. Mak ayah tak boleh buat keputusan dalam rumah, dan kita taat pada mak ayah kita, hormat. Mak ayah komen, laki kita, aku tengok laki hang punya huduh tak ada. Aku tak tahulah yang tu gigi ke papan pelek ke tu. Kawan tu jongang. Mak punya komen kan. Masa kita menikah tu, kita yang pilih sendiri. Kita kata mak cik berkenan tan jongang dia tu lah mak. Kalau tak pasal jongang tu, cik tak kahwin lah. Hang menikah buta perut hang ni. Aku ingat mata je buta, perut pun buta. Dah jantan macam tu, hang menikah minta cerai bang. Tak boleh, jangan. Kalau ikut hadis lama-lama bergegak tiang arash. Hadis lama-lama. Nak main tiang arash nak bergegak biar betul. Saya buat atas mana saya nak pergi rumah Pak Mik kan, saya tengok bergegarnya tiang arash. Tahu tiang arash mana tak tahu. Tiang rumah pun konkret belum. Syirik lebih besar daripada talak. Tak ada riwayat syirik menggegarkan arash. Syirik tak masuk syurga. Tak ada riwayat syirik menggegarkan arash. Tak tahu talak menggegarkan arash. Biar betul. Arash Tuhan ni yang buat. Ngamai lah, ya Allah. Jadi kena hati-hati nak taat pada mak bapak pun. Kita kahwin susah payah, penat lelah, bini kita bersalin anak 2, anak 3, anak 4. Tiba-tiba mak tak berkenan. Mai satu masa bapak tak berkenan. Hang cerai bang, menikah dengan orang lain. Nanti sah. Perasaan orang, anak pinak orang kita ambil lagu tu. Jangan buat main-main. Aku tak suka kat hang dan mak hang tak suka kat aku. Mak aku tak suka kat hang, aku pun tak suka kat hang. Ya Allah, bilanya mak hang tak suka kat dia? Baru hari ni, menikah dah berapa lama? 16 tahun. Awak lama sangat baru tak suka. Pergi check mental mak lah kata. Bawa pergi hospital gila. Jangan, taatlah kepada mak. Jangan rumah tangga kita rosak. Jangan. Kita ada hak mempertahankan rumah tangga kita. Kecuali memang buruk sungguh. Buat macam mana buruk sungguh? Bukan kebetulan lah mak abang. At least memang buruk sungguh. Kebetulan datang pada mulut mak. Aku tengok dia macam ni, kita siasat betul. Maka keputusan kita bukan mak kita hasut. Pasal hakikat dia macam tu. Tak berkenan bini hang juling. Juling apa Pak Long? Juling itik. Juling itik segak apa? Kan? Julingnya pasal aku tak mau menantu aku dapat mata spring. Apa? Habis nak buat macam mana? Mata anugerah Tuhan. Menikah, jangan buat lagu tu. Hari Tuhan bertindak, kita akan menangis seumur hidup.
Jangan sebesar zarah kita buat zalim ke orang. Biar duit, biar perasaan, biar apa. Jangan buat zalim. Kalau orang tu memang layak dihukum, hukum dia kerana dia silap. Jangan lebih. Jangan lebih. Ambil kesempatan. Memang kita meluat ke dia dan kebetulan dia buat silap. Oh, this is very good excuse to punish her. Oh, no. Tak boleh. Salah adalah salah. Hukum dia, kadar kesalahan dia. Tapi jangan kita campur dengan perasaan kita. Ya, ini satu kesilapan besar, ikhwan. Berbakti kepada orang tua adalah amal yang paling utama. Itu tak dinafikan. Tak dinafikan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyul amali afdal? Qala as-salatu liwaqtiha. Qala qultu summa ay? Qala birru walidain. Qala qultu summa ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling utama? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Aku pun bertanya kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis ini hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim. Ini di antara 3 amalan. Nabi kata amalan mulia. Apa dia? Buat baik pada mak bapak. Semayang di awal waktu. Buat baik pada mak bapak dan jihad fi sabilillah. Semua ni ada keutamaan. Tapi dia punya kaedah satu saja. Tidak boleh taat pada makhluk sampai derhaka Tuhan. Tak boleh. Nak jaga semayang sampai lari dalam masjid. Tak boleh. Pasal Nabi kata, fa'alaikum bisakinah. Nabi kata, masuk masjid dengan tenang walaupun imam nak rokok. Jangan lari, huham, takbir. Nabi kata sakinah, kita pergi lari. Bawa motor lu. Dia tahu dah dia duduk dengar qamat. Dia bawa motor. Apa bapa Mila kata? Susah. Macam apa? Macam peresit. Macam peresit. Susah. Dahsyat. Jangan. Nabi kata sakinah. Jalan dengan sakinah. Tenang je. Kita dah sampai pintu masjid tu, imam rokok, nak lari ke? Tak lari. Arahan Nabi adalah syariat. Jangan, arahan Nabi adalah syariat. Habis kalau terlepas rakaat tu, lah. Yang terlepas sambunglah balik. Apa masalah dia? Sebenarnya dia ni balok lihat. Dia nak sambung tu dia. Sorang-sorang dia tu. Itu perangai tak senonoh. Bawa motor kalut, bawa kereta kalut. Jangan kalut. Tenang-tenang saja, Pak. Di antara kegiatan bermanfaat juga iaitu membantu, menolong sanak kerabat, tetangga-tetangga dan orang yang mempunyai keperluan serta orang-orang miskin. Ini juga di antara benda yang termasuk dalam bermanfaat. Firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wa jari zil qurba wa jaril junubi was sahibil bil junubi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuatlah kepada kedua orang dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni orang musafir. Ibnu Sabil. Mana daripada Kelantan Penang tu Ibnu Sabil lah. Dan hamba sahaya yang kamu miliki, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Tengok di antara benda Tuhan kata aku tak suka. Apa dia? Aku tak suka orang yang mukhtalan fakhura. Orang yang belagak dan orang yang menyombong. Hati-hati, benda Tuhan tak suka tak ada dalam jiwa kita. Sebab apa? Jiwa ni akan balik dihisap oleh Tuhan. Tiba-tiba dalam jiwa tu ada benda paling Tuhan benci.
Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibb, Allah tak suka langsung, man kana mukhtalan fakhura, orang yang ada dalam diri dia sombong dan bangga-bangga. Bangga ni sampai peringkat pelekeh orang. Pelekeh orang. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Hadis Imam Muslim. Barang siapa melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, nescaya Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Tengok. Siapa yang kurbah bermakna kesulitan dia lah, duit ke apa ke, masalah apalah, kita selesaikan. Allah akan nafasallah anhu qurbatan min qurabil yaumil qiyamah. Allah akan selesai satu susah yang ada pada hari kiamat untuk kita, kerana kita selesaikan masalah dia kerana Allah. Kerana Allah, bukan pasal kerana mau Datuk ke, JKP ke, AMN ke, tak. Kerana Allah. Allah akan bantu kita di hari akhirat. Nabi kata barang siapa memudahkan urusan kesulitan, iaitu waman yassara ala mu'sir. Mu'sir ni lebih kepada hutang. Kita mudahkan cara dia bayar hutang ke kita. Dia tak payah main abang apa-apa. Kita tengok ayat muka dia, kita tahu nak minta lagi 2 bulan ni. Mu'sir, dia hutang kita, kita bagi mudah pada dia. Bagi mudah adalah hal pembayaran hutang. Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan kesulitan kita di hari akhirat. Bukan kita halai, kita naklah duit tu balik, tetapi kita bagi tak susah dia. Dan dia pun mematuhi mukmin ala syurutihi, mukmin di atas syarat-syarat dia. Mukmin bila dia buat syarat, dia kena patuhlah syarat tu, syarat yang tidak maksiat, dia patuhlah syarat tu. 6 bulan, dia setuju 6 bulan. So lepas 6 bulan, jangan ada orang telefon tak angkat. Dia buat telefon tak angkat, pasal dah cukup tarikh. Angkat. So bagi tahu sesuatu, betul saya janji, saya nak minta maaf, saya tak dapat kumpul duit. So kita mudahkan dia. Yassara, man yassara ala mu'sir, siapa yang yassara, bagi kemudahan pada mu'sir, pada orang yang dibelenggu dengan hutang ni, nak selesai tak boleh, apa akan jadi? Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Hebat, Allah Ta'ala akan beri kemudahan pada kita dunia dan akhirat. Kalau hak atas tadi akhirat saja, ni dunia dan akhirat. Ada tengok macam mana hutang menyusahkan orang. Siapa yang menyusahkan orang dengan hutang, dia ambil riba, dia tekan, dia belit kawan tu, Allah akan susahkan dia. Allah akan susahkan dia. Wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Satara maksud dia apa? Tutup aib. Aib lama-lama, buruk-buruk ah, buruk-buruk. Kita pergi taman kan nampak kawan tu kencing berdiri. Aib lah tu. Wah, dia tak tahan, tak ada masalah pun. Tapi alamak, dengan dia pakai kepiah lagu tu, alamak, dia fire berdiri, Pak Amir. Fire berdiri. Kita alamak, Haji lingkup. Kita Haji dah lingkup. Kita pergi snap satu WhatsApp ke apa ke, jaga. Hantar belanja aku tersiang, nanti tengok. Nanti dia keluar dalam kita punya guru, satu Haji dah lingkup. Simpan lah. Aib siapa pun kita tengok simpan. Bagus. Kadang-kadang orang ni bagus, ikhwan. Dia kaki rokok tapi dia tak mengisap depan ustaz. Dia hormat. Tapi Tuhan nak bagi bertemu jodoh tu. Kita kan heran. Dia usaha pergi belakang Pak Mik tu, belakang pokok-pokok pisang. Ustaz pun pergi pusing kot tu lah Pak Mik. Cak, nampak berasak. Allah, dengan dia pegang rokok lagu tu duk tengok ustaz. Buat macam mana? Baling juga ah.
Oh ustaz, pergi mana? Mulut dia keluar azab. Pumpang. Jadi ustaz nak buat macam mana? Jangan ceritalah aib dia. Hak ni sebut contoh je, bukan cerita apa. Sebut contoh. Simpanlah aib dia. Simpanlah. Kadang-kadang benda aib ni ikhwan, dekat kita tak aib, tapi dekat dia aib. Dekat kita kadang-kadang tak ada apa pun, tapi dia aib. Orang tu mungkin pasal dia soleh sangat, dia warak sangat, benda tu jadi aib kat dia. Aib sangat-sangat. Macam kita tengok orang tua-tua dulu kan, ustaz-ustaz dulu, dia pun kalau keluar rumah tak pakai kepiah ni, dia sanggup ambil tangan bawah tiap kepala. Apa pasal? Aib, dekat dia aib. Dia keluar rumah pun, kalau orang perempuan main pun, dia cari mana kepiah boh. Baju tak pakai tak apa, kepiah. Dia aib. Tak apalah hal dia lah kan. Kita jagalah aib dia. Tengok-tengok dia cari kepiah, pelari kepiah dalam satu rumah, dia aib. Dia cakap pun dia duduk aib. Kita jaga aib dia. Bukan kita londeh, bukan kita buka dalam Facebook ke, dalam WhatsApp ke, dalam Twitter ke, Telegram ke. Kita ni bila tahu kawan tu luka atas situ, kita tanya atas situ. Tidak. Jaga. Apa Tuhan nanti buat pada kita? Allah akan tutup aib kita dunia dan akhirat. Sebahagian daripada kita ni boleh hidup aman ikhwan, pasal Allah tutup aib kita lah. Saya boleh duduk di sini bercakap pandai lagu ni, pasal Allah tutup aib lah. Kalau Tuhan buka aib A sampai Z, Allah, tak ada tempat kita nak hidup. Allah dengan begitu rahmat tutup aib kita. Itu nama dia, apa dia? Ghaffar. Ghaffar kan? Di antara makna Ghaffar bukan saja pengampun, tetapi dia tutup aib dosa yang kita buat. Banyak dosa orang buat zaman-zaman silam, bukan siapa tahu pun. Allah tutup ni. Sangat Allah tutup. Sampai lah, siapa pun tak tahu. Masya Allah. Ni yang akhir tu Nabi kata. Bukan akhir kuliah, akhir hadis tu. Kan? Kata awal hari ni dah, akhir hadis tu. Yang yang sedap Nabi sebut. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah sentiasa menolong hambanya selama hamba tersebut sentiasa menolong saudaranya. Tengok ya kan? Allah menolong kita selama kita menolong orang lain. Kita tolonglah orang lain. Tutuplah aib orang. Allah akan jaga hidup kita. Seorang Muslim, semua waktunya diisi dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita tutup aib orang, ingat dalam hati kerana Allah, pahala jalan ke kita. Kita pakai pakaiannya sopan santun, ingat kerana Allah, pahala jalan dalam hidup kita. Pahala jalan dalam hidup kita. Oh Masya Allah. Dan hal-hal yang bermanfaat baik bagi dirinya, orang tuanya, keluarganya, sanak kerabatnya, tetangganya dan orang-orang lain. Orang yang tidak menggunakan akal, hati, mata dan telinganya untuk mendapatkan hidayah dan beribadah kepada Allah, serta orang yang tidak beribadah kepada Allah adalah orang yang tidak bermanfaat. Di antara benda yang tidak bermanfaat adalah orang yang tidak menggunakan apa Tuhan bagi untuk beribadah tunduk kepada Allah. Ya betul, dia nak rasa tu lah ikhwan, dia nak rasa. Kita awaklah tak mau sembahyang, awaklah tak mau sembahyang. Berapa umur 60, 65. Tak tahu, dia tak rasa. Mungkin masalah pendidikan, mungkin masalah pencaburan, mungkin masalah dia tu sendiri. Dia tak rasa. Tu saya tengok ada orang umur 60 dekat 70 dah. Tiba-tiba orang duk pergi hajak, dia ambil sembahyang. Sebab kita rasa, sebab. Tapi sebab lagi Pak Mik, dia tak malu nak mengaji Pak Mik. Dah 70, kita ingat dia nak tanya pasal haji dengan umrah. Terus ada soalan nak tanya alih tak? Kita boleh. Kan? Pakcik 70, mesti habis tak ada kita tengok cara dia, mesti dia nak tanya. Ni, mesti dia keliru pasal umrah kot. Tak tahu dia tanya, Ustaz dah mengajar Quran tak? Saya nak start Quran 1 boleh tak? Kita kan jenis setan ni. Kita buat setan lah tu Pak Mek kan. Buat terkejut ke nak? Dahsyat. Kita kemudian
Kita duduk saat kita, ya Allah, tengok Allah bagi hidayah ke orang. Allah bagi hidayah ke orang. 70 dia teringat nak baca kalam Tuhan. Oh dahsyat ikhwan. Quran ni jangan main-main lah ikhwan. Dia kalam Allah. Dia kalam Tuhan. Pasal kita a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Berlindung pada Allah daripada syaitan. Ni kalam Tuhan. Jangan main-main. Siapa baca Quran betul dengan fasih, mahir bil Quran, orang yang fasih dengan Quran, malaikat akan hadir dengan bacaan dia. Ma'as safarah kiramin bararah, bersahabat dengan malaikat di akhirat. Tapi yang baca Quran tak betul ni tu, Nabi kata jangan sedih. Nabi kata falahu ajran, untuk kamu 2 pahala. Tengok, untuk kamu 2 pahala. Baca macam apa? Alif apa? Alif di atas, kak mati, askar dia beritahu. Tanya Pak Long. Saya pula time tu jahat, gelak sampai naik kaki dua kaki naik kan. Kawan tu kata dajil apa gelak kat aku. Ada alif di atas, kak mati, askar. Awak tak abang tentera. Pak Long ingat lagi Pak Long. Masa tu Pak Long lah ajak kami. Saya mengaji dengan Pak Long. Saya dulu jahat pakcik. Saya suka gelak kat orang. Ustaz lah ambil tutup mulut. Ustaz lah dia tak rajin gelak. Tapi hari tu dengar askar. Kawan sebelah kata bukan askar, Ami. Gelak. Tapi fikir-fikir, Allah bagi 2 pahala. Salah ketika belajar, tak dosa. Tak berdosa. Pahala jalan. Tak betul sangat kita sebut kan. Ghairil maqdu. Macam guru tajwid dengar kan, mau hilang mata hitam. Ghairil maqdu. Dahsyat ni. Bukan dha' dapat min, jadi dal dah. Ghairil maqdu. Nak kata apa kat dia? Ada pahala? 2 pahala. Dosa? Tak dosa. Yang dosa ni apa dah? Istihza', main. Dia boleh sebut elok-elok. Dia boleh sebut siratal ladzina an'amta alaihim. Semua dia boleh sebut elok. Tapi saja dia nak bagi orang gelak. Dia baca siratal ladzina ngam-ngamta alaihim. Orang gelak kak dilaknat. Kenapa? Kalam Tuhan. Jangan main. Kalam Tuhan jangan main. Memang kita takat tu yang kita boleh. Ya, jalanlah. Takat tu yang kita mampu. Silakan. Allah bagi kat kita 2 pahala. Lepas itu hadis yang menyatakan kam min qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dan Quran laknat dia. Hadis ini tidak sahih. Hadis ini tak boleh pakai. Tak sahih hadis ni. Quran tak akan melaknat. Quran datang sebagai syafi' wal Quranu syafi' lima quri'ah. Quran sebagai syafi', pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis Abi Umamah. Nanti kita akan jumpa dalam Riyadhus Salihin. Iqra'ul Quran, baca Quran. Dan Nabi sebut 2 jenis orang baca Quran, fasih dan gagap. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan cari si pembaca dia di hari kiamat untuk bagi syafaat. Kalau kawan tu nak ke neraka, dia akan selamatkan. Kalau kawan tu dah masuk syurga, dia cari juga naik ke syurga lebih indah. Pasal dia bukan, Quran tidak datang untuk memberi laknat. Quran datang untuk memberi syafaat pada kita. Tapi kalau hati dia tertutup, habis. Dia kata firman Allah, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa summum bukmum umyum fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan.
mereka itu tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Ini dia bawa kepada kita ayat ni untuk bagi tahu jangan sampai kita jadi macam itulah. Apa dia? Ni, datang. Apa dah? Doa wa nidaa, seruan dan panggilan. Depa jadi apa? Depa jadi la yasma'u. Depa tak dengar. Tak dengar. Tak dengar. Macam orang duk jaga kambing ke rebau, kau duk panggil, "Oi awang oi, masuk kandang." Dia panggil kan, orang kampung panggil kerbau awang. Awang buat tak tahu ya. Kena pergi pukul tengah belakang, tarik tali kat hidung baru berjalan. Allah kata awak jadi sampai macam tu. Sampai tak dengar telinga dia, tak mau tengok, tak mau dengar mata, tak mau tengok hati, tak mau fikir. Allah kata apa? Habislah depa ni. Ditutup habis. Summum bukmum umyun fahum la yaqilun. Punca dia la yaqilun. Dia tak mau fikir. Dia tak mau fikir. Maka Allah tutup habis saluran hidayah. Firman Allah Ta'ala lagi, وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak daripada kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti haiwan ternak, bahkan lebih sesak lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Syakna Allah kata lagu tu. Tak mau dengar. Baru ni masa kuliah rumah Pak Long, kan Ustaz Amir dia cerita pasal meter apa, pusingan jam tawar. Jam kan, jam kita Abang tak tukar lagi nah. Tak apa, take time. Okey, it's okay. Apa ini ni pusingan Kaabah kan, kita buat Kaabah, kita pusing Kaabah kan, kita tawaf Kaabah, kita pusing lagu tu kan, kita mengkirikan Kaabah, lepas tu kita pusing. Jam pula dia lawan kan Kaabah. Dia cerita impact, dia cerita kesan buruk badan kita dan dunia pakai. Kalaulah betul dunia ini berpakai pusingan jam, dia kata badan akan huru-hara, dunia akan huru-hara. Tapi alam tak huru-hara sebab alam seluruhnya mengikut putaran Kaabah. Alam dia kontak ayat laut, semua kontak. Cuma tinggal masalah dia diri kita. Kita ada jam tangan. Kita orang lelaki pakai belah kiri jam tangan dan kita tengok. Bila mata kita tengok, akal kita tak boleh bagi arahan pada tubuh badan kita. Sebab akal sedang tengok benda yang dengan universal ni, dia anti clock apa? Apa tu? Anti clockwise. Wise maksudnya pusingan. Oh, bukan bini ke? FE. WISE. Wise, anti clockwise. Dia nak bagi tahu kata anti clock tak bagus. Sebabnya anti clock ni, jam ni lah anti clock sebenarnya. Dia bagi tahu. Sampai dia bagi contoh, ambil kacang panjang. Kacang panjang tu belik pokok mengikut pusingan Kaabah. Buka satu-satu, bagi dia ikut arah jam. Besok pagi pergi tengok. Kacang panjang tu akan belit ikut Kaabah balik. Pusingan Kaabah. Sebab apa? Seluruh alam center dia di situ. Bila tiba-tiba kebanyakan apa? Kita mencukupi, kita basuh beras, kita pakai pusingan jam. Lepas tu dia masuk dalam badan kita, dia tak jadi ubat, lambat. Sebagai contoh dia kata, cuba tengok bila kita makan madu. Pasal apa kita pusing ikut Kaabah lawan jam? Orang bancu madu kena lawan jam. Dan tak boleh pakai besi. Lawan jam. Dan khasiat madu tu jadi.
Sebab apa? Sebab madu tu dia tak ikut pusingan jam. Bila kita pusing satu benda, ikut Kaabah, ikut pusingan kita tawaf, bermakna kita center dengan semua universe. Maka dalam diri kita dia contact dengan alam, dia boleh baca. Dia supply darah, dia boleh baca. Bila kita tengok jam, kepala otak kita jam. Pasal apa? Dia mengarahkan anti. Dia tak boleh supply ke manfaat tu, dia tak boleh supply. Very nice. Dia punya lecturer. Semua pakat beli jam seorang satu. Saya tak beli, dia bagi. Itu lebih al-fadil. Apa ya? Boleh nah? Boleh nah? Jadi nanti bulan depan dia ada janji dengan Abang Meh, dia nak mai ke kita 30 hari bulan November ni. Saya cerita ni sikit je. Dia akan bawa tayangan semua. Dia akan tunjuk pada kita tayangan macam mana jam-jam betul juga, cuma jarum tu kena bagi sama dengan pusingan Kaabah. Maka barulah akal kita boleh faham. Maka setiap yang kita tengok, dia akan bagi input manfaat. Sekarang ni masalah penghalang kita besar jarum jam. Jarum jam. Lepas tu pula kalau kita lawan jarum jam, kita dikatakan anti-clockwise. Wise. Anti-clockwise. Lepas tu dia bagi contoh lah. Cuba balik, dia kata masak macam biasa beras. Satu masak, basuh beras ikut arah jam. Masak, lepas tu tengok boleh tahan berapa hari. Lagi satu punya masak, dia kata pusing beras tu ikut lawan, basuh beras tu ikut lawan, ikut bagi sama dengan pusingan Kaabah, tengok boleh tahan berapa hari. Kopi pun sama, dia kata. Makan kopi, makan teh, bancuh macam biasa, lawan jam dulu. Minum. Tengok jadi apa. Lepas tu besok ke tengah hari tak ni ke, bancuh kopi, bagi ikut pusingan tawaf lawan jam kan. Tengok apa manfaat badan kita dapat. Syabab Amin. Dan dia bagi contoh luar negeri semua bawa kereta, semua bawa kereta ikut cara pusingan Kaabah. Cuma Malaysia ni saja ketegak sikit. Kita roundabout kita lawan dengan Kaabah pusingan dia. Kita ikut clock. Pasal itu accident paling banyak dalam dunia tak mana roundabout itu lawan putaran Kaabah. Accident paling banyak. Dia kata, saya cerita ni pun nampak macam semua terkejut dah. Kalau dia cerita saya tak tahu. Nanti dia kata, Mama raja jual orang. Dia jual orang kupang dodik. Dia ni bekas kru pertama jejak Rasul. Kru pertama jejak Rasul dan kru pertama majalah Tiga. Lepas tu dia keluar daripada situ, banyak penemuan-penemuan yang tidak disiarkan yang sangat bermanfaat kepada dunia. Maka sekarang ni dia keluar, dia mendedahkan apa yang didapati selama dia pergi ke Jepun, ke sana, ke sini. Dia kongsi dengan kita. Jemaah sudah dia mai dekat masjid Bertam, tak silap saya. Masjid At-Taqwa Bertam dia mai. Jadi Alhamdulillah, dia ada jam khas kita boleh beli untuk orang perempuan, untuk orang lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki kalau pakai jam tu kena ubah daripada kiri ke kanan. Perempuan dia pakai belah kiri. Tapi jam ni tak boleh lah. Jam ni kalau kita nak pakai boleh, tapi kita kena jarum tu. Jarum nak ubah payah Pak Mi. Tambah Pulau Pinang berapa jarumnya ada Pak Mi. Betul rasa mana? Kalau pergi Jelutong jarum karat pula. Dahsyat. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk perkara yang kedua yang bermanfaat, iaitu kita bergaul dengan masyarakat, suka bantu orang. 5 perkara yang disukai oleh para sahabat. Ada 5 perkara. Ada 5 perkara para sahabat Nabi suka. Kita tak tahu nah apa yang para sahabat Nabi suka nah. Dia bagi tahu 5 perkara yang sahabat Nabi suka. Nanti kita akan tengok insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Malam ni kita kuliah siapa Abang Meh? Malam ni kuliah Ustaz Muhammad Azam. Kuliah tafsir.